Baik. Betul? Kita hari ini bukan berdua saja sebenarnya. Kita berdua di studio lah. Tapi kita nak berkenalan dan menyapa rakan-rakan di dua lokasi berbeza. Seorangnya berada di utara tanah air, ibarat pulang ke kampung juga, dan seorang lagi berada di rumah. Kita bersiaran dari rumah. Seorang lagi ni Sri Kandi kita. Seorang kita punya perwira lah. Perwira, seorang Sri Kandi, dan Sri Kandi dan juga perwira kita dah bersedia. Okey. Ya, apa khabar kedua-duanya, Fetri dan Fariha? Baik. Ya. Selamat pagi. Hari pagi. juga masih lah. Baik. Okey, mungkin boleh terangkan terlebih dahulu kalian berada di mana? Kita mulakan dengan yang di atas dululah. Fetri, di mana tu? Saya? Ya. Okey, Assalamualaikum. Saya pun rindu bau-bau set MSI. Okey, dan kini saya berada di kedai Mi Halal Cik Su di Kuala Kangsar. Dan saya sebenarnya bukan seorang tapi bersama dengan 9 yang lain. Kru Jejak Rasul tahun 2021, dan buat pertama kalinya kami MSI ataupun kami Jejak Rasul akan membuat liputan tentang ulama di Malaysia buat pertama kalinya dalam sejarah. Jadi kami telah pun dari Kedah sebenarnya, dari Kedah dah 8 hari. Dan di Perak ini hari yang terakhir sebab pada pukul 11 pagi kami akan menuju ke Kelantan Darul Naim pula. Jauh tu. Betul. Kami pun akan menjejaki perjalanan awak ni, Fetri, dari hari ke hari lah. Akan kita kongsikan. Fariha, perkembangan awak bagaimana di rumah? Oh, makin kembang. Pipi kembang kan? Nampak makan nasi lemak semalam. Tu kan. Kali ketiga kuarantin di rumah. Saya rasa ini antara cabaran kita lah juga hari-hari kan. Walaupun kita mematuhi SOP dan sebagainya, tapi kita tak tahu bahawa COVID-19 ini sesiapa saja boleh berada di sekeliling kita. Jadi ini mungkin pengawalan keselamatan dan juga kesihatan tahap tinggi, mana walaupun kita berada dalam komuniti yang berjaga-jaga, tapi tak tahu salah seorang daripada sekeliling kita tu rupanya ada kontak rapat dan sebagainya. Tapi insyaAllah doakanlah juga kami diarahkan kuarantin hingga 4 Mac. Rindu juga ada persiapan dekat dengan kalian kan. Hanif, kalau tengok kat sini macam makin kurus lah. Itu kamera trick. Jangan kita ke situ. Fariha, kita nak teruskan sebab awak pun ada perkongsian di Harian Metro kan? Silakan. Ya, baik. Harian Metro ini berkenaan dengan adik-adik kita yang menduduki SPM pada hari ini, hari pertama. Jadi di Harian Metro dikongsikan di muka hadapan berkenaan dengan calon SPM 2020, iaitu seramai 401,105 pelajar yang akan menduduki ujian SPM ini di 3,310 pusat peperiksaan. Jadi laporan selanjutnya berada di halaman ke-10 dan juga ke-11. Sikit saya kongsikan di sini. Seramai 401,105 pelajar seluruh negara akan melangkah ke medan perang pen dan kertas peperiksaan SPM, iaitu Sedia Pelajaran Malaysia 2020 yang bermula hari ini dalam perkara pembudayaan norma baharu. Jadi kelainan bagi calon SPM 2020 ini, mereka bukan saja hadir ke Dewan Peperiksaan dengan membawa ilmu pengetahuan mereka, berbekalkan pen dan juga segala peralatan penulisannya, tapi malah kali ini mereka berdepan dengan norma baharu, iaitu ada bekalan tambahan, iaitu pelitup muka, juga cecair pembasmi kuman untuk mencegah penularan COVID-19. Di Johor, Pengarah Kesihatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor, JBPM, Datuk Yahya Madis berkata, kalau di sana ada 288 sekolah menengah terpabrik dan peperiksaan itu telah menjalani proses sanitasi. Ini merangkumi Dewan Sekolah, bilik darjah dan bilik kuarantin. Ini antara usaha yang dilakukan untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dapat menduduki SPM dengan keadaan keselamatan dan juga kesihatan yang tahap tinggi lah. Jadi turut dikongsikan juga di sebelah itu perlu disiplin patuhi SOP di luar pagar sekolah. Di mana kita tahu kalau di luar pagar ni kadang-kadang guru-guru tidak dapat mengawal gerakan pelajar-pelajar kan. Ya, betul. Jadi mereka mengharapkan bahawa ibu bapa juga turut memainkan peranan penting, sentiasa mengingatkan kepada murid dan pelajar bagaimana mereka perlu mempunyai cara untuk keluar daripada pagar tu kan. Maknanya kadang-kadang keluar pagar ni macam dah suka sangat nak keluar. Betul. Kadang tak terjaga kan pergerakan ataupun diri mereka. Jadi ini yang dikongsikan di Harian Metro jugalah, dan mereka mengharapkanlah kalau pelajar-pelajar SPM ni dah punya kematangan dan usaha untuk memahami bagaimana menjaga kawalan diri mereka.
Baik. Itu dia Raya Metro. Hanif dan juga Marcella serta Abang Factory di utara. Terima kasih Fariha. Okey, itu dia perkembangan di Harian Metro. Betul kan? Kawalan kendiri selepas keluar ke sekolah itu yang paling penting sekali. Bukan sahaja di dalam Dewan Perpisahan dan sebagainya, di luar juga ikut sama penting. Baik, kita nak ikut nak mengetahui perkembangan yang ada di utusan Malaysia. Kita akan bersama dengan Fatri. Fatri, silakan. Terima kasih. Sebetulnya tu ini dia tertarik sebagai awak hati. Tak boleh Ya macam Allah, ni. sedapnya. Ini tak masuk dalam perancangan kita ni, Fatri. Awak silakan dengan Baik, tentu perkongsian saya utusan. nak kongsikan betapa segarnya udara pada pagi ini di warung Cik Su ini. Baik, harga ikan tarik melambung paparan di utusan Malaysia. Harga kebanyakan ikan rakyat di seluruh negara naik namun belum ke tahap yang melambung seperti didakwa orang ramai baru-baru ini. Dan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi berkata, jika dibandingkan minggu kedua Februari lalu dengan tempoh sama tahun lalu, harga runcit 20 spesies ikan terpilih meningkat 6.4% secara rata. Menurut beliau, harga borong bagi 20 spesies ikan itu bagi tempoh sama pula meningkat 10.1% secara rata. Dan semalam saya juga sempat membuat tinjauan sebenarnya, sebab di sini kan Kuala Kangsar kena dengan laksa. Jadi menu utamanya berteraskan ikan. Dan saya tengok harga laksa pun tidaklah ada peningkatan. Masih dengan kualiti yang sama. Dan kita lihat terkawal lah. Mungkin sebab ini kawasan yang mungkin di kawasan kampung mungkin tidak terlalu melambung. Tapi ini penting sebab kita juga mengharapkan bila mana berlakunya pandemik COVID-19, kita juga mahukan semua orang mendapat nutrisi yang seimbang. Jangan sebab harga sikit naik, kita tak belikan. Sebab ia penting bagi menjaga nutrisi khasiat untuk anak-anak yang akan kembali ke sekolah tak lama lagi. Jadi golongan belia pula berpeluang mengikuti latihan bidang perikanan. Sebab ini juga saya kongsikan juga. Kita dapat lihat di sini suasana untuk terlibat dalam bidang yang bukan bidang kita dapat kembali kita laksanakan setelah berlakunya wabak COVID-19. Okey, saya kira itu saja untuk pada akhbar untuk pagi ini. Nanti saya akan kembali untuk kongsikan menu lazat di sini dan juga untuk anak-anak yang mungkin merindukan bapa-bapa mereka, kru Malaysia yang paling ramai dalam sejarah ini. Selama 10 orang kami akan berkelana 50 hari tanpa henti di seantero Malaysia. InsyaAllah akan kembali untuk kongsikan wajah-wajah di sebalik pagi ini. Betul. Kita pun ingin bertanyakan khabar rakan-rakan yang bersama dengan Fatri itu nanti. Okey, kita akan masih simpan Fatri Ayah untuk satu lagi perkongsian. Fariha pun akan bersama dengan kita secara maya. Diharap anda semua bersabar, bertenang berada di lokasi masing-masing.